Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membuat pembentangan bagi tugasan kedua Pentadsiran dalam Pendidikan Islam PMK 3123 tentang pembinaan JSU melalui aplikasi Google Site. Pertama sekali, nama saya Karunisa Syazrin binti Kamal Zaman. Nama saya Nur Nadira binti Muhammad Hamdan. Nama saya Nur Amni binti Muhammad Nazir. Okey, baiklah, sebelum kita meneruskan dengan lebih mendalam mengenai pembentangan JSU, saya akan terang terlebih dahulu apa itu Google Site. Okey, sekarang kita tinggal dalam zaman era digital yang mana semua bidang mengalami perubahan termasuklah bidang pendidikan. Jadi bermula daripada situlah ramai orang membina aplikasi digital bagi memudahkan pembelajaran dalam kelas. Sebagai contoh, aplikasi Google Site ni. Okay, Google Site ni dia merupakan sebuah aplikasi percuma yang mana semua orang boleh akses kalau orang tu ada Google account Google. Jadi kat sini kita akan tengok beberapa fungsi Google Site ni yang akan diterangkan oleh Syazrin. Baiklah, fungsi Google Site dalam pendidikan. Yang pertama, guru dapat gunakan sebagai pengedaran bahan rujukan ataupun latihan kepada murid. Sebagai contoh, guru mengedarkan link Google Site ini dalam grup WhatsApp kelas untuk murid mendapatkan maklumat seperti latihan dan juga bahan rujukan semasa di rumah. Seterusnya, guru dapat menggunakan Google Site ini untuk kegunaan guru dalam pembinaan JSU, iaitu guru dapat menyimpan bahan-bahan penting dalam pembinaan JSU, iaitu seperti mana yang kami akan terang sebentar lagi. Okay, dalam tugasan yang pertama iaitu pembinaan JSU, kami akan bentangkan proses pembinaan JSU tu dalam bentuk Google Site ni. Okey, jadi ni muka apa yang terdapat dalam Google Site ni adalah muka hadapan, isi kandungan dan rujukan. Okey, yang ni adalah muka hadapan Google Site yang kami bina. Dalam muka hadapan ni ada butang masuk. Okey, klik pada butang masuk untuk ke page yang seterusnya. Okey, page yang seterusnya adalah isi kandungan pembentangan JSU. Okey, dalam isi kandungan pembentangan JSU ni kami meletakkan 5 perkara, iaitu yang pertama maklumat ahli kumpulan, yang kedua rancangan pengajaran tahunan tahun 6, yang ketiga buku teks pendidikan Islam tahun 6 dan keempat DSKP pendidikan Islam tahun 6 dan yang terakhir iaitu pembinaan JSU. Okey, jadi dalam setiap isi kandungan tu kami letakkan butang enter iaitu masuk. Okey, kita tengok contoh pada maklumat ahli kumpulan. Okey, ni maklumat ahli kumpulan. Dekat page ni ada butang main. Main tu untuk kita kembali ke page isi kandungan tu. Okey, kemudian RPT pun ada button enter. Jadi kita masuk dalam RPT ni kita ada button masuk pula. Kita tekan button masuk tu untuk kita dapatkan maklumat berkenaan dengan RPT tahun 6. Okay, RPT pendidikan Islam. Okay, samalah macam tadi, setiap page ni ada button main tu untuk kita kembali ke isi kandungan. Okay, seterusnya adalah buku teks. Okay, tekan button masuk. Okay. Jadi pengguna boleh dapat maklumat tentang buku teks pendidikan Islam tahun 6. Sesi 2021. 2021. Okay, kemudian kembali ke page isi kandungan. Seterusnya di SKP pendidikan Islam tahun 6. Ada button masuk juga. Okay, dalam page ni ada maklumat tentang DSKP pendidikan Islam tahun 6. Kemudian kembali kepada button main untuk kita kembali ke isi kandungan. Dan yang last sekali adalah pembinaan JSU. Okay, kita tengok apa dalam pembinaan JSU ni. Okay, dalam pembinaan JSU ni ada 3 perkara, iaitu pengenalan JSU, pengiraan JSU dan pembinaan JSU yang akan kami terangkan nanti. Okay, dalam pengenalan JSU ni, setiap perkara ni ada button masing-masing. Jadi pengguna boleh tekan kepada butang tu untuk dapatkan maklumat tentang setiap perkara tu. Pengenalan JSU, pengiraan dan pembinaan. Okay. Yang ni kita nak back
button back tu untuk kita kembali kepada page proses pembinaan JSU ni. Okay, contohnya kita masuk pula kepada pengiraan JSU. Okay, back tadi untuk page yang sebelum ni. Okay, main ni untuk page isi kandungan ni. Okay, itu sahaja untuk rujukan. Yang last sekali adalah rujukan. Rujukan ni tekan je dekat isi kandungan kat tepi ni. Kemudian keluarlah maklumat tentang rujukan. Kemudian dekat rujukan ni pun ada butang main untuk kita kembali ke isi kandungan. Baiklah, daripada 3 bahan yang dikumpulkan atau disimpan dalam Google Site ini, iaitu RPT, buku teks dan DSKP ini, guru dapat membina JSU dengan melalui bahan-bahan yang telah tersedia. Jadi sebelum kita melihat kepada pembinaan JSU bagi tahun 6, sedikit pengenalan tentang JSU akan diterangkan. Okay, kita tengok apa itu JSU. Okay, JSU ni adalah singkatan bagi jadual spesifikasi ujian yang merupakan jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan, iaitu konstruk yang ditaksirkan, pemberatan setiap konstruk, konteks, pemberatan setiap konteks dan pemberatan taburan aras kesukaran. Okay. JSU ni, kalau nak kenal JSU, lagi Syazrin akan tunjuk macam mana bentuk JSU tu. Okay, seterusnya JSU ni dihasilkan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikut aras ilmu. Okay, JSU ni kalau kita tahu, kita akan asing dulu soalan mana yang kita nak uji murid tu. Jadi dia akan menghasilkan sebuah set soalan yang sistematik lah, orang cakap, yang ikut aras tak senang Bloom tu. Okay, seterusnya JSU dapat memudahkan guru untuk menentukan pertimbangan antara topik dengan aras kemahiran yang akan diuji. Contoh, cikgu ni dia tahulah topik mana yang dia nak uji berdasarkan aras yang sesuai. Contoh aras sederhana ke, aras sukar ke, aras senang ke. Itulah pengenalan mengenai JSU. Terusnya kita kembali ke pembinaan JSU. Okay, jadi seterusnya lepas dah tahu JSU tu apa, jadi proses pembinaan JSU ni adalah bermula daripada kita pengiraan bilangan item tu. Okay, kita masuk kepada page pengiraan JSU. Okay, jadi saya akan besarkan pengiraan JSU ni. Saya tengok dalam. Okay, dalam proses pengiraan untuk kita tahu bilangan item untuk kita buat soalan nanti, yang pertama sekali tengok jadual ni. Aras melintang dia ada 6 perkara, iaitu bidang, tajuk, masa untuk mengajar, peruntukan markah, kiraan dengan bilangan item. Lepas tu aras menegak ada bidang-bidang dalam pendidikan Islam lah. Bidang Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah, akhlak dan jawi. Okey, contohnya untuk kita tahu bilangan item ni berapa, mula kita kena tahu tajuk yang terdapat dalam satu bidang tu. Contohnya tajuk dalam bidang tilawah Al-Quran ada 2 tajuk, iaitu surah Asy-Syah dengan surah Ad-Duha. Okey, jadi kita nak tengok masa untuk mengajar ni, kita akan rujuk dalam RPT Pendidikan Islam tahun 6. Okey, jadi setelah kami analisis RPT tu, kira-kira jam tu, jadi untuk kami dapati dia mengambil masa selama 2 jam dan 15 minit ulangan. Okey, samalah dengan bidang-bidang yang lain, tajuk-tajuk yang lain. Okey, semua ni ambil dalam RPT. Okay, lepas tu peruntukan markah. Peruntukan markah ni kita tengok contohnya 2.25. Okey, dari mana dapat 2.25 ni? Jadi 2.25 ni adalah masa untuk mengajar ni. Okey, 2 jam 15 minit kita tukarkan kepada minit, iaitu 2 jam 120 minit. Lepas tu kita tambah dengan 15 minit, iaitu 135 minit. Kita bahagikan kepada 60 minit. Jadi kita akan dapat
point ni, 2.25 ni. Kita kena tukar dalam bentuk point. Lepas tu kita akan bahagikan kepada jumlah masa. Okey, jumlah masa ni kita akan dapat bila kita dah tambah semua jumlah jam yang kita analisis setiap tajuk tu. Jadi yang kami dapat lah 75 jam. Okey, jadi jumlah masa satu tajuk, satu bidang, kita akan perkan dengan jumlah masa dan darabkan dengan 100. Okey, contohnya dalam tilawah Al-Quran ni kita dapat 3 markah. Jadi tiga markah je markah yang diperuntukkan untuk tajuk surah Asy-Syarh dengan surah Ad-Duha ni dalam bidang tilawah Al-Quran. Okey, tu kita dapat dah markah. Lepas tu untuk kita tahu bilangan item pula, kita pergi kepada kiraan item. Okey, tiga markah tu kita per 100 sebab dalam soalan kita tu markahnya adalah 100. Jadi markah untuk satu tajuk tu bahagikan dengan semua markah, keseluruhan markah iaitu 100, kita darab dengan 50. 50 tu adalah bilangan soalan yang kita akan bina nanti. Jadi 3 per 100 darab 50 dapat 1.5. 1.5 tu adalah bilangan item apabila dibundarkan menjadi 2 item. Jadi 2 item ni, 2 soalan je yang diperuntukkan untuk tajuk surah Asy-Syarh dengan surah Ad-Duha. Contohnya dalam bidang sirah. Dalam bidang sirah ni ada 3 tajuk. Okey. Setiap tajuk tu telah dianalisiskan jam dia, 3 jam, 2 jam. Lepas tu kita kira punya peruntukan markah. Kemudian kita tambah semua markah ni, kita perkan dengan keseluruhan markah iaitu 100 dan kita darab dengan 50. Jadi dapat 5.35. 5.35 ni kita bundarkan jadi 5 item. 5 item ni untuk bidang sirah sahaja yang merangkumi 3 tajuk ni. Pembentukan negara Madinah, tasamuh dan jihad. Begitulah juga dengan bidang-bidang yang seterusnya. Okey, jadi total bilangan item. Jadi bila kita dah bundar semua kiraan ni, kita akan dapat jumlah bilangan item iaitu 50. Jadi memang kita nak buat soalan yang 50 ni lah. Jadi bila kita dapat 50 item ni, jadi maknanya tepatlah kiraan kita tu. Itu saja untuk pengiraan item. Jadi kita kembali kepada pembinaan JSU. Okay, baiklah, seterusnya pembinaan JSU berdasarkan daripada bilangan item yang kita perolehi daripada pengiraan item tadi. Okey, yang pertama macam inilah bentuk bagi jadual spesifikasi ujian untuk pendidikan Islam tahun 6 yang kami hasilkan bagi tugasan 1. Kolom yang pertama secara melintang dapat dilihat. Yang pertama bilangan, kedua kandungan. Kandungan ni tajuk-tajuk yang diperoleh daripada DSKP, buku teks dan juga RPT. Seterusnya objektif, kami bahagikan yang warna oranye objektif, yang warna biru sebelah kanan subjektif. Okey, bawah objektif ada 3 aras taksonomi, aras kemahiran taksonomi Bloom iaitu yang dari mudah kepada yang sukar. Pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Jadi bagi pengetahuan dan kefahaman adalah aras mudah, analisis, aplikasi dan analisis aras sederhana, dan menilai dan mencipta adalah aras sukar. Seterusnya kotak, seterusnya jumlah, subjektif juga sama, ada 6 aras kemahiran taksonomi Bloom yang akan diisi bagi aras mudah, sederhana dan sukar. Kemudian dijumlahkan, kemudian terdapat pemberatan iaitu bilangan soalan bagi setiap tajuk yang kami dah kira dalam pengiraan JSU tadi. Kemudian kami mengira peratus bagi setiap bidang, peratus bagi setiap bidang soalan yang kami catatkan. Okey,
Sebagai contoh, yang bagi tajuk bidang Al-Quran, surah bagi bidang tilawah Al-Quran, 2 item yang kami dapat dari pengedaran item. Jadi kami menentukan untuk meletakkan 2 soalan tersebut pada pengetahuan dan kefahaman, di mana soalan bidang Al-Quran bagi tilawah Al-Quran ni kami letak pada aras mudah. Dalam pembinaan soalan dinisbahkan 5-3-2, iaitu 5 bagi soalan mudah, 3 sederhana dan juga 2 susah. Jadi soalan mudah akan lebih banyak berbanding soalan susah. Soalan bagi objektif adalah 40 soalan dan soalan bagi subjektif sebanyak 10 soalan. Jadi total 50 soalan. Macam begitu juga yang sama juga macam yang lain, macam contoh hafazan, 3 item soalan yang akan dinilai bagi hafazan. Jadi kami meletakkan 3 item tersebut bagi soalan objektif, bagi aplikasi iaitu soalan sederhana. Untuk bidang lain juga kami menentukan mengikut item soalan yang telah dikira dalam pengiraan JSU. Jumlah soalan ada 50. 25 soalan mudah, 15 soalan sederhana dan 10 soalan sukar. Jadi kami bahagi lah. Bagi cukup ni ikut nisbah tu. Termasuk objektif dengan subjektif. Okey. Okey, Jadi daripada penggunaan Google Site ini, kami mendapati ia memudahkan guru untuk membuat pembinaan Google Site kerana kami dapat menyemak rujukan dalam Google Site ini melalui DSKP, buku teks dan juga RPT yang telah kami simpan dalam Google Site ini untuk menghasilkan pembinaan JSU. Jadi itu sahaja daripada kami. Sebelum itu, berikut merupakan rujukan yang kami peroleh bagi pembinaan JSU dan pembinaan JSU. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.